Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah pagi ni cikgu akan mulakan kelas lah. Walaupun mungkin tak ada lagi pelajar, mungkin kejap lagi masuk, tapi cikgu mulakan dululah rakaman video untuk dikongsikan dengan anak-anak pelajar dan harapnya lepas ni anak-anak pelajar akan mengikutilah. Okey, so untuk hari ni sebenarnya cikgu dah nak masuk kepada subtopik 8.2 berkenaan unsur dan bahan. Tetapi memandangkan jawapan daripada pelajar-pelajar berkenaan tajuk 8.1 iaitu berkenaan asas jirim tak ada. Jadi cikgu akan kongsi baliklah. Cikgu menganggap mungkin ada masalah dari segi kefahaman. Okey, untuk bab unsur dan bahan ni, okey, tempoh hari kita minta pelajar-pelajar untuk menjawab soalan 8.1. Ya. Okey, jadi yang kita ada ni 8.1 berkenaan asas jirim. Jadi yang ni sebenarnya yang perlu pelajar-pelajar jawab dekat praktis formatif 8.1 yang tempoh hari saya bagi tugasan berkenaan apa itu atom, apa itu molekul dan juga apa itu ion. Okey nah. Yang ni sebenarnya masa di lower form tempoh hari pun masa kamu berada di lower form tingkatan 1 2 3 juga ada terlibat dengan tajuk yang sama ni. Okey ya. Jadi harapnya kamu boleh recall balik. Dan yang ni ada sebenarnya dalam buku teks lah. Okey, cuma nak minta hari tu tempoh hari saya minta buat tugasan supaya kamu boleh ingat balik lah bahan-bahan tersebut. Apa itu atom, apa itu molekul, apa itu ion. Okey nah. Jadi kalau ikut kat sini ni, okey, atom, keyword dia adalah zarah yang paling kecil. Ia adalah zarah yang paling kecil. Manakala untuk molekul pula, keyword dia adalah gabungan, perkataan gabungan dua atau lebih atom. Dan manakala untuk ion, ia merupakan zarah yang bercas. Okey, tak kira sama ada positif ataupun negatif. Jadi kita ingat kat situ. Nanti bila kita nak hurai ayat, bila kita faham keyword-keyword dia tu, insya-Allah lah boleh jawab dalam peperiksaan nanti, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok beberapa contoh bahan yang diperbuat daripada atom. Okey nah, bahan ini mengandungi atom saja sama macam tadi. Ada bahan-bahannya iaitu contohnya atom emas. Okey, emas dia tak ada gabungan dengan bahan lain. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, yang di sini untuk emas dia cuma ada atom emas sahaja. Okey, sebab itu kita panggil dia atom, bahan yang terdiri daripada atom. Sebenarnya untuk bahan yang terdiri pada atom ni kebanyakannya iaitu daripada logam. Jadi kalau bahan tu logam, memang selalunya ia adalah terdiri daripada zarah dalam bentuk atom. Okey, namun begitu, selain daripada logam, okey, ada juga gas. Okey nah, ada juga gas. Tapi ini gas yang special lah, iaitu gas daripada kumpulan 18. Kejap lagi kita tengok dalam jadual berkala unsur. Okey. Okey, so sekarang ni saya ada Sudin. Kejap lah, kita tunggu ada seorang pelajar masuk. Okey, tak apa, saya teruskan. Okey, kalau pelajar yang mana masuk tu, just continue dengan penerangan yang saya ada lah. Okey, okey. Bahan, walaupun ada satu gas yang terdiri, kebanyakan gas adalah memang mereka terdiri daripada zarah iaitu molekul. Cuma ada kes khas, okey, gas yang datangnya daripada kumpulan 18. Okey, yang kumpulan 18 ini sahaja yang terdiri daripada atom. Jadi maksudnya kumpulan 18 ni dia memang gas, tetapi dia terdiri daripada atom. Okey, kebanyakan gas kebanyakannya adalah molekul. Cuma exceptional, pengecualian kepada gas dari kumpulan 18. Dia terdiri daripada
atom. Nanti bila saya sebut kumpulan 18 tu, nanti bila dah masuk jadual berkala, insya-Allah pelajar akan boleh tengok nanti. Okey, seterusnya okey, ni atom daripada zarah subatom. Okey. Di dalam atom dia ada zarah subatom lagi. Yang ni pun kalau tak silap saya ada pernah kita jumpa dulu, okey. Jadi yang ni juga pelajar-pelajar harapnya boleh hafal nah. Zarah-zarah subatom. Apa maksud subatom? Subatom, okey, ni perkataan subatom ni, okey. Saya bawa tarik ke tepi dah. Mana okey. Okey, subatom ini bermaksud yang berada. Okey, ada zarah kecil lain lagi yang berada dalam suatu atom. Okey. Kalau ikutkan takrifan tadi, atom tu adalah zarah yang terkecil dah. Tetapi dalamnya tu, tapi kita tak panggil kalau soalan tanya nyatakan 3 jenis zarah, yang ni bukan jenis zarah lah, dia adalah zarah subatom. Kena ingat nah, zarah subatom iaitu elektron, proton dan juga neutron. Okey, bahan molekul, okey, macam yang kita sebut dekat takrifan tadi, dia adalah kombinasi dua atau lebih atom. Jadi selalunya untuk molekul ni, okey, macam saya buat nota tadi, kebanyakannya adalah gas. Tak kira gas tersebut terdiri daripada bahannya sendiri, macam contohnya molekul oksigen ni hanya ada oksigen saja. Tapi kalau kita ada yang lain, karbon dioksida, okey, karbon dioksida, okey, walaupun dia kombinasi daripada dua atom yang berbeza iaitu karbon dan juga oksigen, tapi dia masih lagi dalam keadaan molekul. Boleh nah? Okey, selain daripada gas, bahan-bahan dalam bentuk cecair pun juga adalah molekul. Okey nah? Lain-lain daripada air, contohnya kita ada alkohol, minyak dan sebagainya, itu semua adalah dalam bentuk molekul. Okey, banyak lagi lah. Okey, kemudian untuk bahan ion, saya cuba bagi panduan lah. Macam mana kita nak tahu bahawa suatu bahan itu adalah terdiri daripada ion. Okey, jadi oleh kerana bahan itu terdiri daripada ion, kita mesti tahu dalam tu selalunya ia adalah kombinasi antara ion positif dan juga ion negatif. Okey nah. Dan untuk panduan kita, ion positif ini adalah datangnya daripada logam dan ion negatif ini datangnya daripada bukan logam. Okey. Dan untuk petua sikitlah, okey nah. Petua sikit tak semestinya dipakai keseluruhannya sebab ada juga yang tak terikat dengan petua ni. Selalunya bahan yang terdiri daripada logam namanya di belakang berakhir dengan okey nah. Yang ni je. Contohnya kalau kita ada iaitu natrium. Ada di belakang. Ni. Natrium. Okey, kalium. Okey, magnesium. Okey. Okey, dia ada di belakang. Namun begitu ada juga satu, dua atau beberapa logam yang tidak berakhir dengan Jadi kebanyakannya berakhir dengan Okey nah. Tapi ada juga yang tidak. Contohnya kalau kita ada zinc, kalau kita ada timah. Okey nah. Ni dia tak berakhir dengan Cuma yang timah ni dia ada nama yang berakhir dengan iaitu nama lain bagi timah adalah kenapa tak boleh tulis ni? Stannum. Okey, stannum. Jadi nama lain bagi timah adalah stannum. Kenapa tak keluar ni? Okey. Okey, tak apalah. Okey, stannum saya tak boleh garis saja. Okey. Boleh nah? Jadi bila ada kombinasi, kalau ikutkan logam saja, tadi saya ada tulis. Okey, kalau logam sahaja, okey, mana kat sini. Kalau logam, bahan itu cuma ada logam sahaja, zarahnya adalah atom. Tapi kalau kita tengok suatu bahan, dia punya kombinasi antara logam dengan bukan logam. Baru kita panggil dia adalah ion. Ini contoh yang diberikan dekat gambar ni iaitu natrium
klorida. Jadi macam mana kita tahu zarah ni adalah ion? Sebab dia kombinasi natrium ni adalah logam. Okey, klorida ni adalah bukan logam. Okey. So itu yang kita tahu yang ia adalah bahan ion. Okey. Itu penerangan sahaja. Kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Okey, ni ulang balik atom molekul ion. Ini contoh penggunaan bahan daripada atom iaitu atom besi. Besi nama lain. Besi nama lainnya adalah ferrum. Okey nah, ferrum. Okey. Okey, dan bila dia dah bertukar menjadi ion, okey, masih lagi ion besi, ion ferrum, tetapi sekarang ni kita kenali dia dalam istilah karat lah apabila dia membentuk ion. Okey nah, membentuk ion. Okey. Asalnya atom, okey, besi, atom ferrum biasa. Okey, yang ni kita panggil besi lah, tak ada apa-apa. Atom ferrum ataupun besi, okey, tapi bila dia sudah menjadi ion, kita panggil dia sama ada ion besi pun boleh, okey, ion ferrum pun boleh, okey. Dan bahasa kampung biasa kita panggil bila dia dah bertukar jadi ion macam ni, dia dah mengion macam ni, kita panggil dia karat lah. Okey. Tengok tadi siapa yang masuk. Sudin tak jadi lagi. Tak dapat masuk-masuk. Okey, tak apa. Okey, seterusnya unsur hidrogen. Okey, mengion juga. Okey, ion unsur hidrogen boleh. Okey, hidrogen juga boleh jadi molekul. Bila mana? Ingatlah takrifan molekul, dua atau lebih atom yang bergabung. Jadi kalau dia bergabung macam ni, hidrogen adalah dalam bentuk molekul. Tapi bila dia dah jadi ada simbol positif macam ni, dia jadi ion. Okey nah. Cuma untuk unsur hidrogen dia jadi ion ni selalunya kita jumpa dalam bahan yang beresid lah. Sebab untuk takrifan asid pun dia adalah kehadiran ion H+. Kehadiran ion hidrogen. Ini untuk asid. Jadi kalau awak jumpa larutan asid, kalau awak jumpa ada larutan asid, memang dalam tu ada ion hidrogen. Jadi bahan ni terdiri daripada ion. Okey nah, larutan asid. Okey. Kemudian ni yang saya minta jawab tempoh hari, okey. Tapi tak ada siapa hantar, tak apalah kita bincang sikit sebelum kita masuk kepada 8.2. Berikan 3 jenis zarah. 3 jenis zarah yang membina suatu bahan. Jadi untuk jawapan nombor 1 ni, tadilah 3 jenis zarah tu apa dia? Atom, juga molekul dan juga adalah ion. Okey nah? Jangan letak proton, elektron, neutron tadi. Itu adalah zarah subatom. Boleh nah? Jadi untuk zarah sahaja kita ada atom, molekul dan ion. Okey, untuk nombor 2. Contoh bahan yang terdiri daripada unsur ferrum, okey, dan dalam bentuk ion. Ingat tadi, gambar tukul tadi tu. Unsur ferrum, yang ni masa ni dia adalah atom. Okey, masa unsur ferrum. Bila dia dah jadi ion, ia adalah ion ferrum yang saya tulis tadi tu, iaitu ion besi. Okey nah. Yang dia nak contoh bahan. Bila dia dah jadi ion besi, maksudnya dia sudah bertukar menjadi karat. Okey, boleh nah? Karat. Okey, nombor 3. Kelaskan bahan-bahan berikut kepada zarah-zarah yang membinanya sama ada atom, okey, molekul ataupun ion. Okey, yang ni saya terus buat dekat sini, saya labelkan. Jika dia atom, saya akan letak huruf A atas nama dia. Molekul saya akan letak M dan ion saya letak huruf I. Tapi nanti pelajar buat kat sinilah yang mana adalah atom, mana adalah molekul. Okey, listkan lah. Okey, listkan. Dan mana adalah ion. Okey. Pertama tadi saya bagi tahu jika bahan tersebut adalah atom, yang antara bahan yang banyak jadi atom adalah logam. Jadi kat sini cuba kita tengok manakah logam. Logam. Tengok kepingan besi. Tadi saya ada bagi tahu petua untuk nak tahu dia logam, dia berakhir dengan Okey, dan besi ini nama lainnya adalah
Ferrum. Dia ada campur dengan orang lain tak? Kepingan besi. Tak ada. So, kalau tak ada, besi ni adalah atom. Boleh nak? Ais, maksudnya ais ni datang daripada air. Air adalah molekul. Jadi ketulan ais ni adalah molekul. Garam biasa. Garam biasa seperti yang gambar disebut tadi, ini adalah natrium klorida. Klorida ada campuran antara logam dengan bukan logam. So dia adalah ion. Okey. Ketulan gula. Gula adalah datangnya daripada glukosa. Glukosa tak ada unsur logam dalam tu. Okey, tapi dia adalah sebatian. Jadi dia adalah molekul. Batu marmar. Batu marmar ni kalau nama lain dia adalah kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat. Jadi kat sini kita tengok ada gabungan logam dengan bukan logam. Maka batu marmar adalah ion. Okey, wayar kuprum. Kuprum tak ada campuran dengan orang lain. Dia adalah atom. Air kapur. Air kapur ni nama lain dia adalah kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida. Okey nah? Kalsium hidroksida. Okey. Dalam bahan yang ada dalam, so dia adalah ion. Gas oksigen. Gas. Semua gas adalah molekul. Kecuali dari kumpulan 18. Nanti kejap lagi kita tengok. Helium ni adalah walaupun dia gas, tapi dia adalah dari kumpulan 18. Jadi dia adalah atom. Okay, jadi kat sini kalau kita nak kata bahan yang terdiri daripada atom adalah yang pertama adalah besi. Yang kedua mana tadi atom lagi tadi? Okey, kuprum tadi tu, wayar kuprum. Okey, dan yang akhir sekali adalah gas helium. Okey, molekul awak boleh buat kat sini adalah ais. Okey, lagi adalah gula. Okey, mana lagi tadi molekul? Okey, oksigen. Okey, oksigen. Dan untuk ion, ion kita ada garam biasa tadi. Garam biasa. Okey, koma. Okey, garam biasa. Lagi, mana ion tadi? Batu marmar. Hilang saya punya ni. Saya kalikan sikit. Okey, koma. Mana? Batu marmar. Okey. Lagi koma, mana satu lagi tadi ion ada lagi. Air kapur. Okey, air kapur. Itu yang ni saya letak atas supaya tak kacau. Okey. Berikan dua contoh unsur yang wujud dalam bentuk molekul dan atom. Jadi bila dua contoh unsur, okey, dua contoh unsur. Okey, contoh unsur. Jadi untuk molekul ni senang kita ambil bahagian gas lah. Okey, bahagian gas. Okey, kita cari mana-mana gas. Gas apa? Selain dari gas oksigen, kita boleh bagi gas hidrogen. Okey, so ini adalah molekul. Okey, dan atom pula. Atom saya bagi contoh tadi adalah dia nak dua lah. Gas hidrogen dan juga bagilah gas nitrogen. Okey, dan untuk atom pula macam yang saya cakap tadi, atom logam yang tak gabung dengan orang memang dia adalah atom. Jadi kita bagilah mana-mana contoh logam. Contohnya logam zinc. Okey, zinc lah. Contohnya logam magnesium. Okey, so itu dua contoh. Dia nak dua contoh sahaja. Okey, harap-harapnya pelajar-pelajar yang melihat, menonton video yang cikgu sediakan ni dapat panduan lah untuk jawab soalan praktis formatif 8.1. Okey, seterusnya untuk hari ni, okey, kita tengok sampai setakat yang done lah. Okey, kalau ikutkan untuk tajuk hari ni, cikgu nak sentuh berkenaan jadual berkala unsur moden. Okey, jadi yang pertama ni, cikgu nak, kita punya objektif yang pertama adalah mencerahkan jadual berkala unsur moden. Maksudnya kita berkenalan lah. Okey, kita kenal apa itu jadual berkala unsur moden, apa yang ada dekat jadual tersebut. Okey, kita tengok. Kemudian mendidaksikan prinsip, maksudnya kita nak mengetahui bagaimana unsur disusun dalam jadual berkala unsur. Okay, nah? Yang ketiga, kita nak belajar melakar dan juga menulis. Lakar ni maksudnya kena lukis.
Melakar ni macam melukis juga, dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan. Okey, sekejap lagi kita tengok. Dan menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif. Unsur asalnya dalam jadual berkala unsur kita letak susunan dia atom. Kita susun atom-atom unsur tu dalam jadual berkala. Dan atom-atom ada yang berpotensi cenderung untuk jadi ion positif dan ada yang berpotensi atau cenderung untuk jadi ion negatif. Dan kita akan tengoklah kenapa dia jadi ion positif, kenapa dia jadi ion negatif dan kenapa dia tak jadi ion. Dan akhir sekali adalah kita nak buat penilaian, nak melihat kenapa berlakunya pendermaan dan penerimaan elektron. Ada kena mengena dengan pembentukan ion positif dan ion negatif ni. Untuk nak jadi ion, dia akan berlaku apabila berlakunya penerimaan elektron ataupun pendermaan. Jadi kita nak tengok kenapa dia perlu menderma untuk jadi ion positif, kenapa perlu menerima untuk jadi ion positif. Kita tengok dulu. Pertama, kita berkenalan mencerakinkan jadual berkala unsur. Bila awak dapat jadual macam ni, ini dipanggil jadual berkala unsur. Apa yang kita kena kenali di sini ada dua perkara. Yang pertama adalah kumpulan. Yang mana untuk jadual berkala unsur kita ada sehingga 18 kumpulan. Daripada lajur 1, lajur 2, 3, 4 sampailah lajur 18. Ini merujuk kepada nama-nama kumpulan. Jadi kalau kita nak tulis pun kita akan eja contohnya kumpulan. Allah, yang ni dia terganggu sikit bila dia dekat. Kumpulan. Saya bawa lagi sikit. Kumpulan. Dan lepas tu kita letaklah nombor. Nombornya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumpulan. Jadi kita letak macam tu. Nama kumpulan. Jangan guna huruf lain. Yang di sebelah tepi ni pula barisan. Hak barisan-barisan yang ke sebelah tepi ni pula. Ada barisan 1, barisan 2, barisan ni. Sampailah barisan 7. Ini kita panggil dia adalah kala. Kita panggil dia adalah kala. Jadi bila kita tahu ikut atas lajur ni adalah kumpulan, ikut baris tepi ni adalah kala, nanti bila soalan bagi tahu unsur contohnya suatu atau X ataupun unsur adalah terletak dalam contohnya kumpulan 13 contohnya dan kala 3. So apakah dia unsur tersebut ataupun apakah atom bagi unsur yang terletak dalam kumpulan 13 dan juga kala 3. Jadi kita tengoklah dekat kumpulan 13 ni kita tarik ni kumpulan 13 daripada sini dan kala 3. Kala 3 dia duduk kat mana? Kita nampak ia adalah aluminium. Macam tu kita cari. Kalau soalan tanya apakah atom unsur yang terletak kumpulan 13 kala 3. Jadi kita tengok kala tu ikut baris. Kumpulan ikut lajur. Boleh nah? Dan dalam ni kita ada banyaklah unsur-unsurnya ni. Dan tak perlu hafal semua. Kalau hafal bagus lagi bagus. Yang seterusnya dekat bawah tu nampak tak yang dia tercerai sikit. Itu dipanggil siri lantanida, siri actinida. Untuk kala ni, ni saya dah explain tadi secara saya cakap je Tapi kalau pelajar nak baca juga dalam buku teks tu pun ada, boleh, tak ada masalah. Penerangan tentang kumpulan pun ada. Tapi saya dah cakap tadi kumpulan adalah merujuk kepada lajur, kala merujuk kepada baris. Ada bahagian yang tercerai dekat bawah ni. Ia juga sebenarnya adalah sebahagian daripada jadual berkala. Tapi dia panggil siri lantanida, siri actinida. Ingat hak atas punya tu siri lantanida, siri actinida. Ada explanation sikit ni. Ni. Bukan satu lagi. Ni. Di bahagian bawah jadual berkala unsur terdapat dua siri dengan nombor proton. Dua siri ini sebut siri lantanida, siri actinida. Hak terbawah ni. Ada sebab-sebab dia tapi kita tak bincang details lah. Kenapa dia duduk dekat bawah. Kita tak bincang detail. Seterusnya kita akan tengok
Ni jadual berkala unsur moden, okey, yang dah diletakkan warna untuk memudahkan ni sebenarnya, okey ya. Hidrogen ni, okey, kumpulan satu tapi color yang tak sama dengan ahli kumpulan satu ni. Okey, sebab ada sebab dia. Dia hanya menumpang kat sini ni, okey. Kalau tengok hidrogen ni dia menumpang kat situ. Tapi kalau tengok ahli kumpulan unsur kumpulan satu yang lain sama color semuanya. Ini maksudnya satu geng lah, ahli kumpulan satu. Ini ahli kumpulan dua. Okey, hak ni kumpulan yang color nak kata pink purple ni pun ya, ini adalah unsur transition, unsur peralihan. Okey, yang belakang ni hak kumpulan 18. Kalau tengok jadual berkala tadi, okey. Tadi saya back start. Okey, ni kumpulan 18 ni. Ni tadi saya ada sebut. Walaupun dia adalah dipanggil namanya gas. Gas kumpulan 18 ataupun gas nadir nama lainnya. Namanya saja gas tapi dia bukan molekul. Dia wujud secara atom. Okey nah, dan dia pun diberikan warna berbeza lah. Hanya dalam gambar kita ni dan nak menunjukkan yang dia tu satu geng. Okey, warna ni menunjukkan dia satu geng. Okey. Kita tengok apabila merentasi kala dari kiri ke kanan. Kala tu maksudnya hak mana tadi? Kala tu maksudnya hak baris tadi, mengikut baris macam ni. Okey, sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara beransur-ansur. Apa maksud sifat kimia? Sifat kimia dia ni bermaksud, okey, tindak balas kimia yang berlaku adalah berbeza. Tindak balas kimia. Okey, kalau kita senang tengok apa itu sifat kimia, maksudnya tindak balas kimia dia tu. Okey, dia akan ada perbezaan dan berubahlah, itu yang berubah. Dari segi sifat fizik pula, okey, sifat fizik pula, okey, saya bawa kat sini lebih mudah. Sifat fizik pula selalunya kita akan tengok yang pertama, ada beberapa perkara lah yang diambil kira. Yang pertama, sifat fiziknya tu selalunya kita rujuk kepada takat lebur ataupun juga takat didih. Okey, takat didih. Okey. Ni antaranya. Yang kedua, selalunya dari segi kekonduksian. Kekonduksian elektrik. Okey, elektrik. Okey, lain lagi antara sifat fizik yang dibincangkan adalah keterlarutan. Keterlarutan dalam air. Okey, yang ni sifat-sifat ni yang akan berubah. Okey. Okey, jadi ingatlah bila sebut tentang sifat kimia bermaksud tindak balas kimia yang berlaku. Okey nah. Okey, bila sebut tentang sifat fizik ini antaranya takat lebur, takat didih dan juga masuk juga dekat sifat fizik ni dari segi saiz. Okey nah, iaitu saiz atom contohnya. Saiz atom dari kiri ke kanan ni dia adalah semakin kecil. Okey, saya bagi petua berkenaan saiz dalam jadual berkala ni. Okey. Untuk jadual berkala, kalau ikut kumpulan yang atas sorry terbalik. Okey, bukan ini. Macam mana nak iris ni? Sorry. Bukan ini lah. Okey. Dari segi saiz, okey, bila berada di atas, saiznya kecil atom. Bila berada bawah kumpulan, dia adalah besar dari segi saiz. Okey, kalau merentasi kala, yang duduk belah kiri adalah besar, yang duduk belah kanan adalah kecil. Ini perubahan saiz nah. Saya bagi sekali yang bukan ikut kala je, yang ikut kumpulan sama. Okey nah. Jadi kalau merentasi kala dari kiri ke kanan, saiz semakin kecil. Jadi nah, semakin kecil. Perkataan kat sini. Semakin kecil. Semakin kecil. Tapi bila menurun ke bawah, kalau ikut kumpulan, saiz semakin besar. Ya. Okey. Sifat logam berkurang dan sifat sifat bukan logam meningkat. Kenapa? Yang duduk di sebelah kiri ni, okey, banyaknya contoh-contoh yang diberi ni lithium, beryllium, natrium, magnesium, kalium, kalsium. Semua ni adalah logam yang duduk di belah kiri. Tu yang saya kata hidrogen je, dia tak bunyi Hidrogen ni dia cuma tumpang aja dekat situ. Hidrogen ni bukan logam. Tapi bila bergerak semakin ke kanan, okey,
Yang ada dekat kanan ni, contohnya kita ada kat sini fluorine, klorin, bromin, iodin. Ini semua adalah gas dan mereka adalah bukan logam. Oksigen bukan logam. Sulfur, nitrogen, karbon, semua ni adalah bukan logam. Okay, nah? Jadi yang duduk belah kiri ni adalah logam. Ni titanium, kromium, cuprum, semua ni adalah ni cuprum ni semua sebelah-belah sini adalah logam. Okey, duduk yang belah kanan semua sana tu, yang kumpulan 18 ni lagilah bukan logam sebab mereka dipanggil kumpulan gas. Okey nah, gas. Hak ni pun adalah gas. Jadi itu yang dimaksudkan dengan sifat logam semakin berkurang, sifat bukan logam makin meningkat. Dan dia ada dekat sini kita panggil istilah macam contoh silikon ni, kita ada istilah separa logam. Okey nah, separa logam. Jadi kenapa saya bulatkan silikon aja? Sebab silikon ni adalah yang paling popular. Okey nah, boron ni pun separa logam, germanium semua ni adalah separa logam juga. Tapi yang popular silikon. Okey nah. Okey, seterusnya kita tengok perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Apa maksud oksida base kepada oksida asid? Oksida base tu maksudnya bila sebut base tu, okay, dia merujuk kepada bahan yang ada kena-mengena untuk nak jadi alkali. Contohnya macam tu. Bila dia sebut oksida base, okay, maksudnya logam oksida lah. Contohnya kalau saya boleh bagi kat sini natrium oksida. Okay, ini saya bagi formulanya tapi nama dia natrium oksida. Ni maksudnya adalah oksida base. Nanti dari natrium oksida ni, dari bahan ni juga dia boleh jadi natrium hidroksida. Okay. Dan ini adalah sejenis alkali. Sebab tu yang belah kiri tu dia panggil bersifat oksida base yang di belah kiri. Okay, nah? Belah kanan pula saya tak ambil contoh yang susah-susah lah. Saya ambil contoh satu klorin ni, Cl, klorin ni. Kita biasa jumpa suatu bahan yang dipanggil asid. Alah, benda ni dia kacau. Bila ada dekat dia tak boleh tulis. Saya buat lagi. Okay. Asid hidroklorik. Okey, tak sempat tadi. Okey. Asid hidroklorik datangnya daripada klorin. Okey. Dan yang di sebelah kanan-kanan ni dia cenderung untuk menunjukkan sifat asid. Kita ada asid hidrofluorik nanti, kita ada asid sulfur, jadi ada boleh jadi asid sulfurik. Okay, nah? Jadi yang di sebelah kanan ni dia lebih bersifat asid. Belah kanan ni. Okey, asid. Itu yang dikatakan oksida asid. Yang paling kanan sekali ni je, yang kumpulan 18 ni je, color purple ni je yang tak ada apa-apa. Okay, nah? Dia tidak ada menunjukkan asid ke tidak, alkali pun tidak. Dia tak ada tindak balas kimia ini. Okey. Sifat kekondisian arus elektrik semakin berkurang. Tu saya ada letak tadi tu yang nombor berapa tadi? Nombor 2 tadi. Kekonduksian elektrik. Jadi kalau sebelah kiri logam, bahannya logam, boleh konduksi elektrik lah. Kalau yang sebelah kanan bukan logam, tidak boleh konduksi elektrik. Okey. Seterusnya yang saya nak tunjuk kat sini adalah berkenaan prinsip susunan. Mungkin hak ni last kita tengok hari ni lah. Prinsip susunan unsur dalam jadual berkala. Macam mana dia boleh susun macam tu. Okey. Kita tengok keyword dia yang pertama adalah mana tak keluar ni. Okey ni. Dalam jadual berkala unsur moden, unsur disusun mengikut kita tengok ni. Okey. Yang ni pelajar-pelajar kena simpan. Sebab soalan tanya ni, bagaimana unsur itulah atom tadi itulah natrium, hidrogen semua tu, bagaimana ia disusun dalam jadual berkala? Okey, ini jawapannya. Mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Maksudnya daripada jadual berkala tu, ruang kosong yang ada tu dia akan susun ikut pertambahan nombor proton. Okey, nombor proton.
Jadi, nombor proton 1 akan duduk kotak pertama lah. Nombor proton kedua di kotak kedua dan seterusnya. Okey, nombor proton apa dia? Nombor proton adalah ditakrifkan sebagai, ni okey, kena tahu juga nombor proton tu apa dia pula. Nombor proton adalah merujuk kepada bilangan proton yang terdapat dalam suatu atom. Okey nah, bilangan proton yang terdapat dalam suatu atom. Tadi kan kita ada bagi tahu dalam atom dia ada zarah subatom lagi, iaitu dia ada elektron. Okey, dalam suatu atom dia ada proton dan juga dia ada neutron. Okey nah. Jadi kita gunakan proton ini, bilangan proton ini untuk menyusunnya dalam jadual berkala. Okey. Seterusnya berkenaan susunan elektron unsur. Okey. Bagi atom neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Okey. Jadi apa maksudnya? Jika suatu atom protonnya ada 11, maka elektronnya pun ada 11. Okey. Jadi jika suatu atom protonnya, P ni proton, okey, ada 5, maka elektronnya pun ada 5. Ini adalah bagi siapa? Atom. Okey nah? Atom neutral. Okey, atom lah. Memang atom neutral pun. Okey, seterusnya, elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Okey, kalau kita tengok yang kat sini yang dia bagi ni nah. Okey, tolong tukar sikit nah. Yang 281 ni jangan letak koma nah. Awak buat 2.8.1. Okey nah, jangan guna. Okey. 2,8 tu jangan, 2.8.1. Datang dari mana 2.8.1 ni? Okey nah, cuba kita tengok dekat sini. Untuk natrium, sodium ni sebenarnya nama lain dia dalam bahasa Melayu adalah natrium. Natrium ada mempunyai proton 11. Maka elektron bagi natrium pun adalah 11. Okey, jadi 281 itu adalah merujuk kepada 11 elektron yang ada dalam atom natrium. Yang mana, okey, dekat nombor yang pertama, maksimum nombor yang diisi adalah 2. Dan ini kita panggil kala. Ni semua-semua ni adalah kala. Okey nah? Kala. Okey. Tapi di sini kita panggil dia adalah petala. Ni semua ni petala. Ni pun petala. Ini juga adalah petala. Dan petala dengan kala ni adalah sesuatu yang ada kaitan lah. Okey. Jadi dekat kala satu, kala pula. Okey, ada satu bilangan kala nah. Okey. Ada 3 kala semuanya kat sini. Jadi petala yang pertama ni, okey, petala yang pertama ni, first ni, kita panggil first ni, okey. Maksimum yang nombor yang perlu diduduki adalah 2. Okey. Untuk petala yang kedua ni, okey, second ni, maksimum dia 8. Jadi kalau kita tengok contoh suatu bahan yang ada 5 je elektron, jadi kalau kita nak tulis dia punya susunan elektron, ya, kita dah masuk tajuk susunan elektron ni, nak tulis susunan dia, dia akan jadi 2.3. Jumlahnya 5 kan? Nampak tak 5? Okey. Kenapa tak jadi 8 dekat yang kedua ni? Sebab elektronnya cuma ada 5. Jadi dia tak capai sampai 8 lah. Tapi kalau untuk natrium ni dia ada 11. Jadi sebab itu walaupun kita dah letak 2, 8, baru 10, ada satu lagi. Dan yang satu lagi tu kita letak dekat belakang. Tapi andai kata ada suatu unsur yang lain, elektronnya ada sampai 20. 20 elektronnya, iaitu protonnya pun 20. Okey, elektronnya pun 20. Bagaimana kita nak tulis susunan elektron? Mana ni? Susunan elektron. Macam mana nak tulis susunan elektron dia? Jadi kita buat petala yang pertama ada 2. Kenapa? Sebab hak pertama memang kena letak 2 je maksimum. Yang seterusnya tu 8888 lah. Okey, itu yang kita petua jadi sikit lah. Okey, 8. Baru ada berapa tu kalau kita buat macam tu? Baru ada 10. Yang seterusnya, kita letak lagi 8. Dah ada berapa? Dah ada 18. 18. So, tinggal berapa lagi balance nak capai 20? Ada 2 lagi. So, kita letak 2 tu kat belakang. Jadi, 288, 2 lah susunan elektron.
bagi atom yang ada elektron 20 ataupun yang ada proton 20 ataupun atom dalam kotak jadual berkala tu kotak yang ke-20. Okey? Boleh. Dan kalau hak ni kalau kita nak lukis dia jadi macam mana? Katakanlah ini adalah bahan X nah. Okey, katakanlah ni bahan X. Jadi kita akan lukis X. Ini hak bahagian melakar tadi nah. Melakar atau melukis. Okey. Bulatan pertama tu adalah nukleus. Bulatan yang seterusnya ni ada dua. Ni dua bulat sama macam hak sana ni. Ni seolah-olah nukleus ni. Okey, duduk kat tengah-tengah ni. Okey. Yang kedua kita ada 8. Alah, tak muat pula dah. 2, 4, 6, 8. Okey, ada yang hak ketiga seterusnya dan yang akhir sekali tu. Okey, isilah. Hak ni pun 8, hak ni pun ada 8 nanti. Hak last sekali tu ada 2. Tak muat lah bulatannya tu. Okey, tak apa. Elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Okey. Hak ni lah, hak petala pertama tadi tu. Okey, hak kita buat 2 tadi tu. Okey. Kemudian elektron hanya dapat diisi dalam petala baharu apabila petala sebelumnya telah diisi. Okey, itu saya cakap tadi tu. Mula-mula kita isi 2, kita isi 3 kalau bahan tu ada 5 elektron. Okey. Kita tak isi yang kat sini dulu 3 baru balance 2. Tak, kita mula hak dengan dekat dulu. Okey. Okey. Ni bagi atom-atom dengan nombor proton 1 hingga 20, 2 elektron diisi dalam petala pertama. Ni petua tadi tu. Oh, ada rupanya nota kat sini. Saya nak tulis tadi tak muat tak apa. 2 elektron pada petala pertama, 8 elektron pada petala kedua, 18 elektron seterusnya. Tapi selalunya dia tak sampailah, tak dan sampailah. Okey. Okey, ni susunan atom sulfur. Tengoklah, atom sulfur ada 16 proton. Okey, jadi kalau kita buat kat sini, protonnya ada 16. Of course, elektronnya pun ada 16. Jadi untuk nak jadi 16 ni, petala pertama 2, bulatan pertama ni 2, 1, 2. Yang kedua 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bulatan dia tu. Dan yang akhir sekali ni kan dah ada 10. 10 nak berapa lagi supaya jadi 16? 6. Okay, yang akhir sekali jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tu yang dia susun macam tu. Itu cara nak melukis dia. Kalau tulis, ini punya tulisan. Kalau lukis, ni gambar dia. Ya. Susunan elektron duplet. Apa maksud susunan elektron duplet? Duplet ni maksudnya petala ni ada 2 sahaja elektron. 1, 2. Ni susunan elektron duplet. Oktet apa maksud? Oktet bermaksud ni merujuk kepada 8. Duplet ni merujuk kepada 2. Tak keluar dah. Merujuk kepada 2. Yalah, duplet rujuk pada 2, oktet 8. Apa yang 8? Ni elektron yang duduk petala terakhir ni ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu maksudnya oktet. Okey, yang ni saya nak KIV. Ni kita akan sambung seterusnya pada kelas yang akan datang nanti, iaitu pembentukan ion positif dan ion negatif. Tak nak banyak sangat lah. Okey, banyak sangat susah. Okey, jadi untuk hari ni saya akan tamat dekat situ. Jika ada apa-apa masalah, okey, boleh tanya dalam grup lah. Okey. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.